العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أنت الأحد الذي أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat mempertemukan kita pada tengah hari ini. Jadi insya-Allah Taala sikitlah ta'aruf diri saya, yang mana saya menggantikan sahabat saya Ustaz Zafran, yang mana dia ada sikit kena musibah dan juga keuzuran. Kita sama-samalah doa untuk beliau atas kesihatan beliau insya-Allah. Jadi sikit ta'aruf daripada saya. Nama saya Muhammad Nuzul Faisal bin Abdul Aziz, tinggal dekat dengan Seri Gombak. Kalau saya sebut nama tempat saya ramai orang tak tahu, jadi saya sebut Seri Gombak je lah senang. Okeylah. Jadi bertugas sebagai imam rawatib di Masjid An-Nur, Kampung Melayu Wiradamai. Itulah nama tempat rumah saya tu, Kampung Melayu Wiradamai. Dan juga berumur 38 tahun. Sikit sajalah ta'aruf lebih kurang. Jadi insya-Allah Taala pada tengah hari ini kita nak tengok beberapa perkara ataupun beberapa fitrah yang mana berasaskan ataupun bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian sampailah kepada kita, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-124 muka surat 19. Okeylah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-124 muka surat 19 ni, apa dia Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdidh dhalimin. Okey. Kita bukan nak tafsir ayat ni, tapi kita nak ambil syahid, yakni rujukan kita. Berdasarkan daripada ayat ni, apa dia Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di sini di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-124, bahwasanya Allah Taala bagi tahu apa dia, dan ingatlah ketika Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya, yakni diuji ataupun disuruh buat beberapa perkara oleh Tuhannya, yakni siapa dia, Allah Subhanahu Wa Taala, dengan beberapa kalimat, yakni dengan beberapa perintah dan juga larangan. Yang lalu kemudiannya fa'atammahunna, yakni apa dia, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berjaya menyempurnakan akan apa dia, perintah ataupun ujian yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau, yakni baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahunna, yakni berjayalah disempurnakan oleh siapa dia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berhenti pada situ je, sebab kalau kat belakang tu nak hurai dia jadi tafsir pula panjang lah. Okay, situ saja kita punya syawahid ataupun kita punya rujukan. Maka apa dia, sebahagian daripada para mufassir, antaranya Imam At-Tawus, dia dia menukilkan satu riwayat hadis daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa dia disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam telah diuji dengan beberapa perintah dan juga larangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada padanya itu 10 perkara. Kena 10 perkara yang Nabi Ibrahim alaihissalam kena buat. Dan juga kemudian daripada 10 perkara tersebut, dia menjadi fitrah kepada siapa dia? Kita, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi apa dia? Apa yang disebutkan lagi oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma?
Beliau mengatakan bahawasanya daripada 10 perkara tu dia bahagikan kepada 2 bahagian. Satu bahagian, 5 daripadanya hanyalah di kawasan kepala saja. Ya, 5 fitrah yang mana disuruh itu adalah 5 tu kawasan kepala saja. Dan juga 5 lagi ada sangkut paut dengan seluruh badan kita. Jadi yang ni lah yang saya nak kongsikan dengan para jemaah sekalian, dengan para hadirin hadirat yang mana ada dan juga yang mungkin menonton lah. Moga-moga kita tahu apa yang kita buat ni sebenarnya dah lama. Dah lama, satu fitrah yang sangat lama daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi kalau nak hurai 10-10 ni satu persatu memang lama lah. Kita tak hurai satu persatu, kita sebut saja satu persatu yang mana saya rasa saya perlu hurai, saya hurai sikit-sikit. Yang penting-pentingnya kita hurai sikit-sikit lah. Jadi apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, 5 daripadanya itu ada di kawasan kawasan kepala. Bukan muka lah, saya tunjuk ni masuk kepala lah. Maksudnya kawasan kepala. 5 daripadanya itu kawasan kepala. Apa dia? Yang pertama sekali adalah apa dia? Memotong misai. Ini untuk orang lelaki lah. Kena motong misai. Apa dia yang disebutkan oleh Nabi SAW? Yang ni kita kena faham beberapa perkara. Saya bacakan hadis ni terlebih dahulu. Apa Nabi SAW sabdakan, khaliful musyrikina waffiru liha wakhfush syawariba. Yakni apa dia? Selisihilah kamu akan apa dia? Orang-orang musyrikin. Yakni orang-orang musyrik. Peliharalah janggut dan potonglah misai. Ya, peliharalah janggut dan juga potonglah misai. Satu lagi hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juzzus syawariba wa arjul liha khaliful majusa. Yakni pendekkanlah misai dan peliharalah janggut kerana menyelisihi akan golongan majusi. Okeylah. Jadi pada dua hadis ni Nabi SAW menyuruh kita supaya memotong ataupun memendekkan misai. Maka daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata yang pertama sekali daripada fitrah adalah potong misai. Maka kita yang potong misai ni orang lelaki lah. Maka kita nak khilaf ataupun nak berselisihi daripada golongan musyrikin dan juga golongan siapa dia? Golongan orang majusi. Termasuk juga kita punya janggut ni kena hati-hati, kita nak selisih juga dengan golongan siapa dia? Golongan Yahudi. Sebab Yahudi dia simpan janggut lah. Oh, Yahudi simpan janggut. Dia sama nak lebih kurang macam kita juga, cuma dia beza sikit. Apa beza Yahudi punya janggut dengan kita punya janggut? Kita punya janggut kalau kata dah panjang sangat sampai secekak, boleh gunting, boleh andam, boleh bagi cantik. Okey. Sikit benda, ni nak kata ni kalau nak urai sesuatu boleh jadi panjang. Kalau kata masalah janggut orang lelaki kita lah dalam mazhab kita mazhab kita saja sudahlah. Dalam mazhab kita sendiri pun ada khilaf, boleh tak potong janggut, yakni mencukur habis ke semua janggut. Tu khilaf sebahagian dan juga jumhur mengatakannya makruh. Sebahagian lagi mengatakan jaiz. Ada sebahagian lagi kata haram pula. Jadi kita nak pakai yang mana? Jumhur kata makruh lah. Ya, jumhur kata makruh tapi tak hurai dah panjang sini, nak gitu macam tu lah. Jadi kalau kata misai pula macam mana? Misai jangan sampai terlalu panjang sehingga Nabi SAW ada bersabda jangan memanjangkan oleh seseorang akan misainya, maka bahawasanya syaitan membuat sarang padanya dan juga berselindunglah ia dengan dia. Yakni setan tu bergayut dan juga berselindung dekat misai orang yang misai dia panjang-panjang. Maka nak bagi tahu dekat sini, kita yang bagi orang lelaki lah yang ada misai, jangan simpan terlalu panjang sampai dia jadi filter pula. Filter orang biasanya minum tak maaf dah, biasanya orang minum kopi ke apa kan kopi tu dah seredak. Jadi dia tak payah pakai penapis dah, dia filter dengan misai dia je. Boleh jangan. Kerana Nabi SAW kata itu tempat setan berselindung. Jadi kalau kata nak simpan misai sikit-sikit boleh, tak ada masalah, silakan. Tapi jangan terlalu panjang. Macam itulah benda dia.
Dan juga sikit lagi benda, kalau kata nak mengandam misai. Contoh nak mengandam misai, nak buat macam arwah Tan Sri P. Ramlee, boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa dia, misai dia kan lawa dia tu, trademark dia tu juga tu, mahal misai tu. Boleh, boleh. Sebab misai dia tu lawa. Nampak maskulin ni, maksudnya nampak orang lelaki lah. Boleh, boleh, tak ada masalah. Okay, tu yang pertama lah. Yang ni apa dia? Yang pertama, yang ni apa dia? Memotong misai. Tak boleh nak urai panjang sebab ada 9 benda ni. Yang kedua adalah apa dia? Berkumur-kumur. Fitrah berkumur-kumur ni daripada Nabi Ibrahim AS. Dan kemudiannya dijadikan kesunahan kepada kita, yakni umat Nabi Muhammad SAW untuk apa dia? Berkumur-kumur paling kurang. Kita akan berkumur-kumur, sunnah berkumur-kumur. Sunnah berkumur-kumur, yakni apa dia? Sehingga apa dia? 5 kali sehari semalam. Yakni kita ketika ambil wuduk, disunahkan udah untuk berkumur-kumur. Dan juga yang ketiga. Yang ketiga, yakni apa dia? Beristinsyaq. Apa itu beristinsyaq? Kalau kita mengaji dalam bahagian kesunahan sunnah mengambil wuduk ini, dia ada satu nama dia istinsyaq, satu lagi namanya istinsyar. Dia beza belakang lah. Satu qaf, satu lagi ra. Istinsyaq memasukkan air ke dalam lubang hidung. Istinsyar membuang air ataupun kita kata menghembus air keluar daripada hidung. Itu sunnah-sunnah yang berbeza. Satu, masukkan air dalam hidung, tu sunnah dah. Keluarkan air daripada hidung pun sunnah juga. Jadi kebiasaannya kita, biasanya apa dia? Masukkan air je, keluar tu tak buat. Rugi. Rugi, dia kata apa dia? Tak apa Ustaz, dia keluar meleleh tu dia dah tu. Janganlah keluar meleleh tu, macam mana kita tahu dia agak macam ni, minta maaf sangatlah. Kalau kata biarkan keluar meleleh tu, maksudnya bagi kita agak jijik sebenarnya. Jadi sebab tu dalam syariat, dia ajar siap-siap. Supaya apa dia? Dia bila kata kita masukkan air dalam hidung, kita guna jari kelingking kiri, jangan kanan lah. Ni kanan, ni kiri. Kiri lah. Guna jari kelingking kiri. Kenapa jangan guna kanan? Kanan tangan yang mulia. Belah kiri ni memang dia diberikan oleh Allah Ta'ala untuk apa dia? Buat perkara yang kita panggil jijik lah. Sebab tu kalau kata kita istinja, mana ada guna tangan kanan. Kecuali tangan kanan sakit, patah dan sebagainya. Tak maaf, kecuali tangan kiri sakit, patah sebagainya, barulah boleh guna tangan kanan. Tu terpaksa. Kalau biasanya kita akan guna tangan kiri lah. Jadi boleh guna jari kelingking lah. Jangan guna ibu jari. Elok-elok lubang hidung comel-comel, comel kecil kan. Masuk guna ibu jari, ambil hang. Serombong kapal. Jadi ada guna jari kelingking. Ni korek sikit. Jangan korek macam korek hidung tu. Korek sikit lebih kurang. Lepas tu, tu kesunahannya. Kena kita buat, yang tu nama istinsyar. Itulah namanya istinsyar. Sunnah ketika mana? Ketika seseorang mengambil wuduk. Kena sunnah ketika seseorang mengambil wuduk. Jadi buatlah benda tersebut. Satu adalah pada fitrah yang mana disuruh oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim AS. Yang keduanya adalah apa dia? Menjadi fitrah pula dalam kita punya Nabi, yang Nabi Muhammad SAW, berdasarkan daripada siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Okey, terus. Yang keempat, yang menjadi fitrah dan juga bermula daripada siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Ada sebahagian ulama mengatakan benda ni bukan daripada Nabi Ibrahim, tapi sebelum pada tu lagi dah memang ada. Yakni apa dia? Bersiwak. Yang keempat, yakni apa dia? Bersiwak. Mungkinlah yang keempat bersiwak. Ada sebahagian ulama kata orang yang mula-mula bersiwak adalah Nabi Ibrahim AS. Namun ada sebahagian kata tak. Sebelum daripada tu lagi, siwak ni sudah dilakukan oleh anbiya yang terdahulu. Okey. Maka bila kita sebut bersiwak, nak hurai sikit beberapa perkara. Sebab yang ni saya suka sangatlah kongsi, sebab benda yang kita buat hari-harian. Namun kadang-kadang kita tak dapat pahala dia tu. Yang tu yang kita suka sangat nak kongsi ni. Sebab apa dia? Saya sendiri dapat pun masa umur 30 tahun. Lambat kita dapat pun umur 30. Masa tu duduk mengaji, siap berbalah. Bukan balah lah. Maksudnya, apa panggil ya? Berbalas soal jawab dengan Pak Kiai sebab tak puas hati. Sebab apa tak puas hati? Dia macam ni. Bila kita sebut bersiwak, dalam bahasa Melayu kita sebut gosok gigi lah. Bahasa Melayu mudah nak faham lah. Siwak ni gosok gigi. Jadi kalau kita tengok istilah siwak ni pun apa dia? Membersihkan gigi dan juga kawasan sekitar gigi
dengan menggunakan apa jua perkara yang kesat dan juga kasar. Okay, itu maksud dia. Sebab tu bila kita dengar dia punya istilah, kena faham kat situ, alat bersiwak tak semestinya dengan kayu sugi. Tapi sunnah guna kayu sugi. Dia kena faham lah. Dalam kelakuan kita ni, dia dah sunnah dah. Dalam sunnah tu dia ada tahap-tahap afdaliat dan juga kesunahan dia pula. Macam tu lah. Jadi kalau kata kita gosok gigi, pakai buah gigi, dapat dah kesunahan. Tapi syarat dia apa? Yang ni yang saya kata ni. Kita bersoal jawab dengan Pak Kiai sebab tak berhati. Lalah kalah jugalah kita. Mana lawan Tok Guru. Anak murid lawan Tok Guru, confirm anak murid kalah. Mana boleh menang. Dia pada Pak Kiai, dia kata apa dia? Saya tanya dengan dia kata apa dia? Antara syarat untuk mendapatkan kesunahan untuk bersiwak adalah apa dia? Wajiblah seseorang yang bersiwak itu berniat dengan niat sunnah siwak. Okay, nah, dia kena niat sunnah siwak tu. Kalau kita gosok gigi hari-hari, tak kisahlah 1 hari 5 kali sekalipun, tetapi tidak ada niat sunnah siwak, maka tidak mendapatlah kesunahan untuk apa dia? Bersiwak tersebut. Yang ni lah yang tak puas hati tu sebenarnya. Sebab kita gosok gigi dah 30 tahun dah. Gosok gigi 30 tahun dah. Tu cakap dengan Pak Kiai. Habis tu hak duk gosok gigi tiap-tiap hari tu, bangun tidur ataupun sebelum tidur duk gosok gigi tiap-tiap hari tu, tak dapat sunnah lah. Dia kata tak dapat sunnah. Tak puas hati. Dia mula tak puas hati. Lepas tu kata hak kita orang buat tu sia-sia je lah. Bukan gaduh lah. Bukan gaduh, tapi sebab nak bagi dapat jawapan, sebab rasa tak puas hati ni. 30 tahun tuan-tuan. Ni kalau depan saya ni ada yang lebih lagi, mungkin mana hak baru dapat tu lagi rasa bengang kot. 40 tahun dan sebagainya. Kata memang tak puas hati ya. Kata memang tak puas hati. Sebab apa dia? Apa yang dijawab oleh Pak Kiai? Dia jawab satu lah, terus diam. Apa Nabi SAW sebutkan, innamal a'malun binniyat. Habis lah tu. Dia bagi hadis tu, diam terus lah kita. Tak boleh nak lawan lah. Kerana ada pun hanya senyalah setiap amalan itu berpunca daripada niat. Contoh senang, macam kita saat lagi nak sembahyang zuhur. Kita buat pergerakan daripada awal sampai akhirnya. Sebiji orang solat, tapi bila tanya niat tak solat? Tak niat solat. Maksudnya tak niat sembahyang zuhur. Sah tak solat zuhurnya? Tak sah. Macam itulah bahasa mudah nak bagi faham. Maka dia bila Pak Kiai kata gitu, memang kita mati akal dah. Habis lah, kalah dengan Tok Guru. Memang tak ada nak lawan. Jadi apa dia, sinilah yang saya suka sangat kongsikan dengan para jemaah sekalian, supaya apa dia, setiap kali kita gosok gigi, mungkin hari ni baru dapat ataupun mungkin dah dapat sebelum pada ni, kita ulang balik saja ilmu, supaya apa dia, setiap kali nak gosok gigi ataupun setiap kali nak bersiwak, ni adalah sunnah siwak. Kerana apa dia, mendapatkan pahala. Pahala apa dia? Pahala sunnah siwak. Kalau kata kita gosok gigi pagi-pagi tu, tak, gosok gigi biasa je lah. Maka apa dia, ni pun salah satu benda yang saya agak kira masa tu berbahas lah dengan Pak Kiai ya. Saya kata, Datuk, hak gosok gigi tiap-tiap hari tu jadi apa? Okay lah, bukan ni saya cakap ni agak kasar lah, tapi dengan Pak Kiai cakap lembut lah. Cakap macam ni makan lempang lah. Jadi saya kata pada Pak Kiai, kata yang kita orang duk gosok gigi tiap-tiap hari tu, dia jadi gosok apa? Dia kata gosok gigi. Yelah, gosok gigi tu gosok gigi lah. Tapi hukum dia tu apa dia? Okay. Maka kalau saya tanya pun benda yang sama lah dengan para jemaah sekalian. Kita sebelum nak pergi kerja, kita mandi. Mandi apa sebenarnya tu? Mandi sunat. Takkan mandi hadas kot dah. Tapi mana nak tahu kot bersama dengan isteri malam kan. Boleh juga mandi wajib. Mandi sunat. Okay, dia kalau nak mandi sunat ni, dia ada perkara yang perlu disunatkan untuk kita lakukan. Baru boleh nak mandi sunat. Jadi kalau nak sebut mandi sunat tu, dia tak dapat tu. Sebab apa kita dah suruh mandi sunat tak dapat? Sebab tak ada perkara yang disunatkan untuk kita buat selepas pada tu. Jadi tak dapat mandi sunat, kecuali contoh macam nak pergi sembahyang Jumaat. Disunatkan orang nak pergi sembahyang Jumaat mandi, membersihkan diri, maka dia dapat pahala sunat. Macam itulah benda dia. Maka kalau kita kata mandi pagi-pagi nak datang kerja, adakah dapat pahala sunat? Tak dapat. Sebab tak disunatkan pun. Memang kita disuruh untuk berusaha, tapi tidak ada disuruh untuk bersuci-suci kalau nak pergi kerja. Tapi kita tak pergilah kerja dengan tak mandi. Cuma gitu-gitu. Jadi tidak ada kesunahan di situ. Jadi apa dia? Hak kita mandi selalu tu namanya mandi jaiz.
Mandi jaiz sahaja. Tu nama dia mandi jaiz. Jadi yang gosok gigi pagi-pagi tu lah, gosok gigi jaiz nama dia. Jaiz ni maksud dia apa? Tak dapat pahala. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Samalah dengan kita pagi tu. Kalau kata tak mandi, spray perfume lah. Serelung baju, mari ke kerja. Orang tak tahu pun kita mandi ke tak. Orang tahu kita wangi-wangi dia ni mandi. Dia mandi dengan perfume kot, dia ni wangi sungguh ni. Padahal member ni mandi pun tak, tibai perfume lah. Jadi apa dia, mandi tu namanya mandi jaiz. Maksudnya mandi pun tak apa, tak mandi pun tak apa. Sama lah dengan gosok gigi tersebut. Bila kata tak niatkan sunnah, maka gosok gigi tu hanyalah apa yang kita dapat. Yang kita dapat membersihkan gigi dan juga kawasan sekitar gigi sahaja. Pahala sunnah tak dapat. Yang ni yang saya sangat tekankan ni. Supaya apa dia, kita yang mungkin ada dalam ni lah. Niatkan apa dia? Niatkan sunnah siwak. Setiap kali nak gosok gigi tu lah, niat sunnah siwak, boleh sampaikanlah kepada anak-anak. Ataupun kalau ada cucu, sampaikan kepada cucu. Supaya dia orang pada kecil lagi dapat pahala. Ada orang pada kecil dapat pahala. Macam saya beritahu lah, saya dapat umur 30. Sedih rasa. 30 tahun aku gosok gigi baru dapat. Macam tu lah. Jadi apa dia, yang mana baru dapat hari ni, kita sebar-sebarkan. Supaya apa dia, dapat pahala. Sebab kita buat tu, dia adalah satu sunnah Nabi Ibrahim AS. Dan juga kemudian jadi fitrah kepada kita pula. Sunnah Nabi Muhammad SAW lah. Sambung. Berdasarkan apa dia? Saya bacakan satu ayat Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-123 muka surat 281. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Yakni apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada, kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia, sebab tu banyak fitrah dan juga perkara-perkara yang berlangsung dalam syariat Nabi Ibrahim ada dekat kita. Okay lah, ni antara siwak lah. Sikit lagi buat siwak, saya nak sambung sikit lagi. Ni kalau boleh buat lah. Dan juga saya sangat seru orang buat. Yang apa dia, saya bacakan satu hadis, meskipun hadis ini dhaif, tapi dalam mazhab kita, yang dalam mazhab Imam Syafi'i, dia menjadi satu panduan dan juga menjadi satu fadailul a'mal bagi orang yang bersiwak. Apa dia? Rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Yang ni 2 rakaat berserta dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa dengan siwak. Apa maksudnya? Seseorang yang ingin mendirikan solat, disunnah untuk dia bersiwak terlebih dahulu. Sunnah untuk dia bersiwak terlebih dahulu. Meskipun hadis ini dhaif, namun apa dia, macam saya beritahu tadi lah, dalam mazhab Imam Syafi'i kita jadikan sebagai panduan. Dan juga apa dia, ulama dalam mazhab kita mengatakan sunnah sebelum seseorang ingin mendirikan solat, maka siwak dulu. Supaya apa dia, dapat pahala 70 rakaat. Tak maaf sikit lah, nak bagi tahu, saya bagi tahu diri saya sendiri lah senang. Saya kalau suruh semayang 70, memang kat tangan lah, surrender. Awal-awal lagi surrender lah. Nak semayang tarawih 23 tu pun, Masya Allah sungguh, memang paksa diri tu. Nak semayang tarawih 23 rakaat tu, Masya Allah, paksa sungguh diri. Biasanya 8 je kita pun, sama lah. Kita pun 8 juga. Jadi apa dia, bila masuk bulan Ramadan tu, paksa tu diri nak bagi jadi 23 tu, Masya Allah sungguh paksa. Tu 23, ni 70 tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan semua 70. Saya memang saya cakap terang 70 apa kat tangan awal-awal lagi lah. Memang tak buat lah. Jadi apa dia, kita kadang-kadang nak solat sunat, solat sunat 2 rakaat, kemudian kita akan solat fardu. Setiap kali nak solat tu disunahkan bersiwak. Nak solat sunat 2 rakaat, siwak dulu. Kemudian nak solat fardu mungkin 2 rakaat, 4 rakaat, 3 dan sebagainya, siwak pula lagi. Jadi apa dia, ganjaran pahalanya tu 70 banyak tu. Maksudnya apa dia, 140, 210 dan sebagainya lah, banyak. Mampu tak kita nak buat rakaat sebanyak tu? Memang saya cakap terang, saya sendiri tak mampu lah. Jadi macam mana nak bagi dapat? Siwak je. Kena siwak sebelum hendak menunaikan solat. Yang inilah yang saya suka sangatkan kongsi dengan para jemaah. Kalau rasa mampu nak buat, cubalah buat. Sebab kita dapat ganjaran pahala yang sangat-sangat banyak. Ganjaran pahala yang sangat-sangat banyak yang mungkin payah kita nak lakukan dalam sehari-harian. Nak solat banyak rakaat tak mampu. Jadi kita tukar dengan apa dia, ataupun kita usahakan dengan apa dia, dengan bersiwak. Okay.
Nak bagi dapat macam mana? Senang je. Beli je sekotak siwak, bubuh kat sini. Beli sekotak siwak, bubuh terus sini. Senang. Jadi insya-Allah Ta'ala yang berinfakkan tu dapat pahala lagi banyak. Sebab dia tak siwak. Mungkin dia tak siwak, tapi orang guna siwak dia buat solat. Seorang guna 70. Itu baru sekali solat. Kalau kena 2-3 orang, 4 orang dah sebenarnya banyaklah pahalanya. Okay, cuba usahalah. Terus, fitrah yang kelima, yang ni apa dia? Membelah rambut. Ya, maksudnya apa dia? Belah rambut tu, kalau rambut ada lah. Kalau rambut tak ada, nak belah kot mana? Kena kepala botak, nak belah macam mana? Saya pun baru ada rambut. Ni pun sebab apa dia? Minta maaf lah, cerita sikit. Bini tak bagi potong rambut. Dulu tak kahwin, kita botak selalu. Sebab apa dia? Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala. Saya sibuk jadi tak ada masa nak urus rambut. Jadi saya kata dia, aku tak ada masa nak urus rambut, aku botak senang. Panjang sikit, mesin. Panjang sikit, mesin. Botak kepala, senang. Bila dah ada bini, dia kata, abang jangan potong rambut. Suka tengok dia rambut. Sudah. Aku ni sibuk, tak ada nak urus rambut ni, baru ada rambut. Okey. Jadi bagi orang yang ada rambut, antara kesunahannya adalah apa? Sikat tu sikat lah. Sikat sunnah dah. Antara kesunahnya lagi belah rambut. Maksudnya tak salah belah kanan ke belah kiri ke, ikutlah mana-mana pun janji belah. Dah belah tu dapat sunnah dah. Dalam belah tu dia ada satu lagi sunnah yang atasnya. Yang ni belah tengah. Kenapa? Sebab apa dia belah tengah? Sebab Nabi SAW, nak kata Nabi adil, punya adil apa dia? Baginda Nabi SAW rambut belah tengah. Kenapa? Adilnya Nabi sampai ke rambut pun belah tengah. Sebab dia nak bagi tahu adil. Kalau sengit kanan, sengit kiri kan ada berat sebelah tu. Tapi jangan salah faham lah. Saya kira, jenuh ni rambut aku dah 30 tahun sikat belah kiri ni. Aku jenuh ni nak belah tengah. Dia belah tengah, piu, situ balik lah. Tak apa. Jadi macam tu lah. Kita ambil daripada kaedah yang disebutkan oleh ulama tasawuf, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Paling kurang kita belah dah rambut, dapat dah kesunahan. Itulah, itu kata dia, kalau jenis rambut pendek nak belah kot mana? Rambut pendek nak belah kot mana? Belah pun dia dia macam tu balik. Jadi ni hanyalah berlangsung kepada siapa dia? Rambut yang panjang lah. Rambut yang panjang yang boleh dibelah lah. Kalau maksud rambut tu boleh belah, silakanlah belah. Kalau rambut pendek macam saya ni lah, nak belah pun tak nampak sama jatuh haji ke. Belah pun dia tak ada apa. Jadi apa dia? Yang penting apa dia? Pertama sekali apa dia? Kita mendandan ataupun menguruskan rambut. Itu termasuk dalam kesunahan, sebab sikat rambut sunnah Nabi juga. Meminyakkan rambut pun sunnah Nabi SAW juga. Jadi kita buat benda ni, sebenarnya banyak benda yang kita buat, tapi kadang-kadang kita tak tahu tu sunnah tak sunnah. Minyakkan rambut tu sunnah lah, sunnah. Kalau kata sambil minyakkan rambut kita niat sunnah, dapat pahala sunnah. Sikat rambut dapat sunnah lagi. Belah rambut dapat sunnah lagi. Belah tengah dapat lagi. Itu semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang mungkin kita buat tiap-tiap hari tapi kita tak perasan. Banyak lah. Okay, terus. Tu dia benda dia dah. Lupa sikit. Dah teringat. Tuan Haji tanya dia pun saya teringat. Teringat bak siwak. Ni selalunya bak siwak ni. Ramai yang tanya dengan saya dia. Yang tanya ni veteran lah. Ulangan veteran. Dia tanya, Ustaz, kami ni Ustaz gigi tak ada. Ustaz, kami ni gigi tak ada. Nak siwak kat mana ni Ustaz? Saya kata takkan sebatang dua pun tak ada. Tak ada Ustaz, clearance. Memang tak ada clearance. Tu saya kata tu, ni gigi palsu. Okey. Antara kesunahannya boleh juga siwak kat gigi palsu. Okey. Dapat sunnah? Ya, dapat sunnah. Kalau kata tak pakai gigi Ustaz, macam saya ni, saya memang malas pakai gigi lah Ustaz. Saya pun jenis makan bubuk-bubuk. Dia kata saya jadi apa? Saya makan pun bubuk je Ustaz. Kita dah tua ni, tak selera lah nak makan nasi-nasi bubuk-bubuk. Saya memang tak buat gigi. Okey, tak apa Haji. Maka apa dia dalam kitab lah beritahu lah. Antara kesunahan nak bagi dapat juga sunnah siwak adalah apa dia? Sunnah dekat kawasan gusi. Kan tadi saya bagi tahu awal, apakah yang dimasukkan bersiwak? Yang dimasukkan bersiwak itu adalah apa dia? Menggosok gigi dan juga kawasan sekitarnya. Masuk kawasan sekitarnya apa? Gusi, tekak, langit-langit, lidah dan sebagainya. Itu termasuk itu. Maka apa dia? Termasuk kesunahan. Tapi kena faham, orang yang ada gusi saja jangan pitonyo. Sat lagi berdarah lagi ya. Jadi apa dia? Buat action je lah, lebih kurang sikit-sikit gitu sajalah. Maka mendapatlah kesunahan. Okay, terus
Lima lagi benda, yang ni apa, lima lagi perkara yang mana nak mendapatkan kesunahan, silap minta maaf, yang mana dikatakan fitrah daripada Nabi Ibrahim sampai kepada kita, yang mana limanya lagi satu anggota badan kita. Okey nah. Yang pertama ataupun yang nombor 6. Yang pertama ataupun yang nombor ke-6, yang ni apa dia? Mengerat kuku, potong kuku lah. Kena kerat kuku, yang ni potong kuku. Okey. Bila kita sebut potong kuku, ada beberapa perkara yang ni saya suka kongsi sebab kita selalu potong kuku. Tapi kadang-kadang mungkin tak dapat benda ni. Siapa yang dah dapat tu Alhamdulillah. Siapa yang tak dapat tu kita ulang ilmu. Siapa yang dah dapat tu Alhamdulillah ulang ilmu. Siapa yang tak dapat tu kita dapatkanlah tengah hari ni lah. Antara perkara dan juga yang biasanya dilakukan oleh pelajar-pelajar dan juga budak-budak dalam madrasah lah ataupun dalam pondok, dan juga kalau daripada kitab ni dikatakan sabda Nabi SAW, barang siapa berkehendak bahawasa amankan dia daripada apa dia? Papa, maksudnya tak miskin. Satu. Yang kedua, daripada hal mengadu domba, maksudnya ada orang duk cakap buruk pasal dia. Yang ketiga, daripada sakit mata. Yang keempat, sakit baros ni sopak lah. Baros yang sopak. Dan yang kelimanya gila. Ada 5 benda ni. Diamankan, maksudnya terselamatlah dia daripada 5 benda ni. Satu, papa. Yang kedua, hal adu domba. Yang ketiganya, sakit mata. Yang keempatnya, baros, sopak. Yang kelimanya gila. Maka apa dia? Potong kuku cara macam ni. Okay, nah, potong kuku cara macam ni. Cara dia macam mana potong kuku dia? Okay, nah. Ni yang biasa kita orang buat lah. Kita ada jari 10 kan. Maka kita ambil tangan kanan dulu. Dia potong kena apa dia? Maka apa dia? Hendaklah dikerat kuku itu dengan cara bersilang-silang jarinya. Iaitu apa dia? Dengan tangan kanan bermula daripada mana? Jari kelingking dulu. Jari kelingking, silang kepada jari telunjuk, silang pula kepada mana? Ibu jari. Tu kan silang tu, lompat-lompat. Dia tak straight tu, dia lompat-lompat. Jari kelingking, jari telunjuk, jari ibu jari. Ni tangan kanan lah. 3 dah selesai, maka boleh tinggal lagi 2, jari manis, jari telunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Okey nah, saya ulang balik jari kelingking tangan, kita ambil tangan kanan dulu dah. Jari kelingking tangan kanan, jari telunjuk, lepas tu ibu jari. Lepas tu mana? Jari manis, jari telunjuk. Okay, ini untuk tangan kanan lah. Untuk tangan kiri, tadi kita berhenti kat mana? Kita berhenti jari telunjuk. Maka bila dia silang, bermula kat mana? Bermula kat sini lah. Okay, nah? Ibu jari, jari hantu, lepas tu jari kelingking. Okay, nah? Maksudnya pun ni dah 5, 6, 7, 8. Yang ke-9, jari telunjuk. Dan akhirnya apa dia? 10, jari manis. Okay, nah? Boleh nampak lah. Maksudnya kalau tangan kiri ni bermula pada ibu jari, jari telunjuk, jari kelingking, jari hantu, jari kelingking. Kemudian apa dia? Jari telunjuk dan juga apa dia? Jari manis. Maksudnya berakhir dekat mana? Jari manis lah nanti. Tu keadaan dia lah. Dia bahasa mudah nanti kalau kita letak tangan kita, dia nampak silang-silang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Macam tu lah. Untuk apa dia? Potong apa dia? Jari tangan. Untuk potong jari tangan buat macam tu. Diamankan dia daripada apa dia? 5 jenis benda ataupun 5 jenis bala lah bahasa mudah kita sebut lah. Tak apa-apa. Tak ada orang mengadu hal domba pada dia. Tak sakit mata. Tak kena penyakit sopak. Tak kena penyakit gila. 5 benda. Okey. Untuk jari kaki. Jari kaki ni kita ambil daripada siapa dia? Kita ambil daripada Imam Ibn Rif'ah. Dia kata apa dia? Untuk jari kaki ni potong kuku bermula daripada jari kelingking kaki kanan straight je sampai jari kelingking kaki kiri. Yang tu je lah. Jari kaki dia senang. Dia tidak ada kelebihan yang tertentu. Jari tangan ni agak rumit sikit. Nak ulang lagi jari tangan? Boleh dah kot? Nak ulang? Boleh lah. Macam tu lah. Kalau jari kaki senang. Jari kelingking kaki kanan bermula. Lepas tu terus lah. Straight. Sampailah apa dia? Ke jari kelingking kaki kiri. Okey lah. Boleh.
Maka apa dia, ni adalah apa dia, mengerat kuku lah. Hari-hari yang disunnahkan, maksudnya hari-hari yang boleh, yang baik untuk kita potong kuku adalah apa dia, hari Isnin, Khamis dan juga Jumaat. Dalam 3 hari ni yang paling afdal adalah apa, hari Jumaat. Kerana apa dia, Nabi SAW dia tidak akan membiarkan bulu ari-arinya lebih daripada 40 hari, dan juga apa dia, sentiasa mengerat kukunya pada hari Jumaat. Jadi kuku tengoklah, kalau kuku pendek sangat tunggulah 2 minggu baru potong. Sebab ada juga riwayat mengatakan apa, Nabi potong kuku 2 minggu sekali. Sebab mungkin setengah orang jari tu dia lambat nak panjang. Jadi kalau seminggu tu nak potong, alah pendek sangat, biarlah. Maksudnya biar tu tak apa, minggu depan potong. Hari Jumaat. Macam itulah keadaannya lah. Terus yang ketujuh ataupun yang kedua daripada kawasan seluruh anggota badan, apa dia? Mencabut bulu ketiak. Okay lah, cabut bulu ketiak. Jangan biar sampai hutan belantara. Okay lah, cabut bulu ketiak. Ni pun perkara yang disuruh kepada Nabi Ibrahim AS. Okay lah, cabut bulu ketiak. Dan yang ke-8, yakni apa dia? Mencukur bulu ari-ari. Okay lah, yang ke-8 adalah apa dia? Mencukur bulu ari-ari. Ya, saya. Sentak. Kejap. Saya nak urai ni. Kejap. Sebab bila cakap cabut ni memang orang, cabut sakit. Kejap. Sebab tu saya baca dulu yang nombor 8 ni, sebab dia ada sangkut paut, saya nak kena hurai sikit. Okey, yang ke-8 mencukur bulu ari-ari. Okey, dengarlah elok. Dia potong misai, cabut bulu ketiak, cukur bulu ari-ari. Ni kesunahan yang paling kita kata paling full. Misai yang sunnahnya gunting. Maksud potong tu gunting lah. Boleh tak nak pakai pencukur? Boleh juga. Tapi dia tak dapat tahap kesunahan yang paling tinggi. Macam tu. Boleh nak cukur? Boleh. Tapi sunnah paling tinggi dia gunting. Samalah juga dengan bulu ketiak tadi. Kesunahan yang paling tinggi adalah apa dia? Cabut. Tapi kena faham. Kadang-kadang, minta maaf lah. Kadang-kadang sebahagian daripada kita, sakit. Sakit tu nak cabut bulu ketiak tu. Tapi minta maaf lah, ni saya kena sebut nama bini saya. Kalau dia tengok mesti dia gelak. Dia kata apa dia? Cabutlah bang, baru nikmat. Lain macam kata hang ni. Dia kata apa dia? Cabut tu yang sedap. Kita pun tak sakit lah. Dia kata tak apa, abang tak payah ni, biar dia cabut lah. Tak apa, hang buat lah. Aku tak berani lah. Sakit lah, saya memang pernah try cabut. Sakit lah. Kalau saya sendiri, jujur, minta maaf lah, saya cakap, saya cukup. Sakit ni sebenarnya. Tapi bila ada orang tolong buat, tak apalah. Sendiri nak buat, memang tak sanggup. Jadi apa dia, kalau kata sakit, dan juga kita rasa memang sakit cabut, maka dibenarkan untuk mencukur. Cuma afdal dia paling tinggi tadi bagi tahu cabut lah. Tapi kalau kata sakit, cukur lah. Saya sendiri pun angkat tangan cabut ni, berair mata. Sakit. Sama juga dengan apa dia, mencukur bulu ari-ari. Bila kita sebut cukur bulu ari-ari, maka apa dia, yang sunnahnya adalah cukur. Jangan cabut, jangan gunting. Jangan cabut lah. Tak ada orang cabut bulu ari-ari ni. Kalau cabut tu senang otak rasanya. Okay lah, jadi kesunahannya adalah dia cukur. Jangan cabut, jangan gunting. Okay. Maka ni benda dia sebab dalam syariat dia bagi tahu siap-siap. Cuma kita nak buat yang mana tahap yang paling tinggi lah. Yang penting apa dia, jangan biar hutan belantara. Okay, tu. Terus lah. Yang ke-9, yakni apa dia, berkhitan. Berkhitan ni kalau ikut nak hurai sedap ni, tapi saya hurai 2-3 minit saja. Saya sebut terus lah yang ke-10 lah. Yang ke-10 adalah beristinja, sebab saya nak hurai nombor 9 ni. Yang ke-9 adalah apa, berkhitan, dan juga yang ke-10 adalah beristinja. Okay, berkhitan. Sikit benda nak hurai bab berkhitan ni. Berkhitan dalam mazhab kita, iaitu dalam mazhab Imam Syafi'i, bagi orang lelaki maupun perempuan, dia adalah apa dia, wajib. Ini qaul yang mu'tamad dalam mazhab kita. Orang lelaki dan orang perempuan wajib berkhitan. Manakala bagi orang perempuan kena faham yang disebutkan dengan berkhitan itu bukanlah potong buang semua sekali, tak, tapi dia hanyalah apa dia, memotong sedikit sahaja kulit yang terkeluar daripada bahagian klitorisnya tu kalau ada. Kalau tak ada, lukakan sahaja sedikit. Yang itulah disebutkan berkhitan bagi kaum wanita dalam mazhab kita. Okay, terus. Benda apa yang saya nak kongsikan benda ni jangan dapat. Jadi sebab tu saya suka nak kongsi, sebab tak tahu bila nak mari lagi sini kan. Jadi kita bagi tahu siap-siap.
Apa dia bila sebutkan berkhitan, saya nak tanya pertama sekali, siapakah orang yang mula-mula berkhitan dalam Islam? Okey, Nabi Ibrahim, tabarakallah, betul. Nabi Ibrahim berkhitan umur berapa? Kena kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtatana Ibrahim fi thamanina wa bil qadumi ila au kama qala. Yakni pada berkhitanlah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika umurnya 80 tahun. Oh, 80 tahun lah. Masa umur 80 tahun baru Nabi Ibrahim disuruh, maksudnya ketika turun ayat ni, maka Nabi Ibrahim disuruh apa dia? Untuk berkhitan. Maka orang yang pertama berkhitan adalah siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lepas tu Nabi-Nabi dulu tak khitan kau. Nabi-Nabi dulu dia berkhitan, tapi apa dia? Lahir-lahir dah berkhitan. Yang ni nak cerita panjang, lain-lain kali kita, kalau ada rezeki, lain-lain kali kita cerita bakhas khitan saja. Cuma nak beritahu apa dia? Nabi Ibrahim adalah apa dia? Orang yang pertama-tama sekali manusia atas muka bumi yang berkhitan. Berkhitan pula Nabi Ibrahim pakai alat apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bil qadumi. Dengan apa dia? Guna kapak kecil. Jadi kalau kata, minta maaf lah, biasanya zaman saya khitan dulu pun, orang duk takut-takut yang kita. Jaga-jaga. Potong tu kayak kapak tu. Betul dah lah tu. Dia orang memang kata, sebab tu kadang-kadang kita dengar orang tua tu cakap ni macam tak logik lah mereka ni. Apa ni cakap potong kayak kapak pula. Benda kecil je pun. Yang pergi potong kayak kapak tu kenapa? Tapi sebenarnya apa dia? Tak. Yang itulah yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkhitan beliau. Pakai kapak besar tu. Kapak kecil tu. Kena kapak kecil. Kena pakai kapak kecil. Maka pada yang itulah yang diriwayatkan dan juga yang disabdakan oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kumpul-kumpul sahih. Jadi apa dia? Nabi Ibrahim AS berkhitan pada umur 80 dan juga apa dia? Memakai kapak kecil. Satu. Yang keduanya, orang perempuan yang pertama, siapa diakah yang berkhitan? Ni pun jangan-jangan kita dapat kan. Jadi apa dia? Orang perempuan yang pertama berkhitan adalah Sayyidatina Hajar, bini kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan kisahnya macam mana ketika Sayyidatina Sarah, yakni bini pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, membenarkan Siti Sarah ni kahwin, maka apa dia? Tak ada masalah lah. Cemburu tu dah ada sikit, tapi tak apalah sebab perintah Allah Ta'ala, tak apa. Selang beberapa lama, mengandunglah Siti Sarah ni, sini terbakar ni. Terbakar perut dah ni. Tadi bagi kahwin, tahu-tahu dapat anak. Hak aku tak dapat lagi. Maka pada sinilah antara sebutan dan juga apa yang disebutkan oleh Siti Sarah, dia kata apa dia? Aku nak melukakan Siti Sarah 3 tempat. Maka bila Nabi Ibrahim AS dengar kisah tersebut, dengar perkataan tu, terus dia jumpa dengan apa dia? Siti Sarah, dia kata apa dia? Buat lubang 3 tempat ataupun buat luka 3 tempat. Apa dia? Lubangkan kedua cuping telinga. Tu yang orang perempuan boleh buat anting-anting tu. Lubangkan 2 cuping telinga dan kemudiannya apa dia? Berkhitanlah Siti Sarah. 3 tempat. Maka Siti Sarah Siti Hajar, tak masalah, Siti Hajar. Maka Siti Sarah jumpa dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim kata dah luka dah, abang buat dah. Tu 2, 3 dah 3. Settle lah. Okey, settle. Okay lah, tu kisah lah. Meskipun ada sebahagian mengatakan riwayat ini dhaif, tak boleh pakai. Tapi apa dia? Memang dalam Islam, orang perempuan yang pertama berkhitan adalah siapa dia? Siti Sarah. Akhir. Minta maaf. Terima kasih tu kan. Siti Hajar. Salah pula dah sebut. Siti Hajar lah. Tak maaf ke Siti Sarah. Siti Sarah tu bini pertama, bini kedua Siti Hajar. Tak maaf. Okay, terima kasih tu kan. Akhir. Kanak-kanak mana yang mula-mula berkhitan? Kanak-kanak yang mula berkhitan adalah Nabi Ismail alaihissalam berserta dengan adiknya Nabi Ishaq. Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Nabi Ismail berkhitan terlebih dahululah. Nabi Ismail berkhitan pada umur 13 tahun dan juga Nabi Ishaq alaihissalam berkhitan pada umur 7 tahun. Maka ni lah, kalau nak tengok salah sila khitan ni cerita dia lebih kurang lah. Orang pertama Nabi Ibrahim, perempuan pertama Siti Hajar, kanak-kanak pertama Nabi Ismail dan kemudian adik dia lah Nabi Ishaq alaihissalam. Lebih-lebih kurang. Maka inilah 10 perkara yang sangkut paut dengan apa dia? Kita punya fitrah dan juga berasal daripada siapa dia? Berasal daripada Nabi Ibrahim alaihissalam
berdasarkan daripada mana tempat ambilan kita, surah Al-Baqarah ayat yang ke-124 muka surat 19. Okay, nah, insyaAllah ta'ala moga-moga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tangguh dulu lepas ini, minta maaf kalau saya silap. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.